Assalamualaikum and good morning everybody. Kita jumpa lagi untuk tajuk vector geometry. So hari ni cikgu nak masuk kepada equation of a plane. Yang sebelum ni kita dah belajar tentang equation of a straight line kan, with given direction and one known point, and then kita dah tahu juga tentang equation of a straight line with two known points. So hari ni kita nak lihat kepada equation of a plane. Alright. To determine the equation of a plane in a space, plane ni kita macam ada satu satah lah, satu satah macam satu kertas yang cikgu pegang ni. Yang ini dipanggil sebagai satu plane. So ini yang kita nak tengok lah, equation of a plane in space. And then we must specify. Kalau kamu lihat kepada modul dalam muka surat 3 tu, kamu boleh betulkan sedikit. We must specify, kat situ cikgu tulis unit vector n cap tu. Kamu boleh buangkan unit itu. So just we must specify a vector n. A vector n, tak ada tanda cap dekat atas. Dia tak semestinya satu unit vector. Dia just satu vector that is normal to the plane. Maksudnya kita akan ada satu vector normal which is perpendicular to every vector lying on the plane and a known point A, x1, y1, z1, which lies on the plane. Jadi kisah tentang equation of a plane ini, kita andaikan katakanlah cikgu ada satu plane. So this is a plane lah. Ada satu plane. Kemudian untuk kita dapatkan equation of this plane, then kita kena ada satu titik yang terletak di atas plane. Katalah cikgu ambil ini adalah titik A, titik A. So this is a specific point lah, ada nilai yang diberikan dalam 3-dimensional XYZ plane seperti biasa. So saya ada titik A ini. Kemudian saya ada satu lagi titik, it's just a general point lying on the plane. So ini adalah titik R, X, Y, Z. And then saya juga perlu ada satu vector normal to the plane. Vector normal to the plane. So dekat sini saya lukiskan satu vector normal to the plane. Maksudnya bila vector itu dia adalah normal to the plane, dia akan perpendicular to all the vectors lying on the plane. Mungkin ada banyak vektor yang terletak di atas satah itu, ada macam-macam vektor. Jadi vektor normal ini dia ibaratnya macam ni lah, macam marker pen ini. So dia akan sentiasa bersudut tegak dengan semua vektor lying on the plane. So in this case, since A and R located, titik A dengan R tu located on the plane, jadi kita akan ada satu vektor yang terletak di atas plane itu, iaitu vektor AR. Vektor AR. So vektor AR ini dia akan perpendicular to this normal vector. Jadi yang ini adalah vektor M tadilah yang kita maksudkan, a normal vector to the plane. Kemudian dalam kes ini nanti titik A ni dia akan diberi dalam bentuk position vector, sama juga dengan titik R ni. Maksudnya kita akan ada satu seperti biasalah, satah 3 dimensi tu. Kita ada dekat sini, dekat sini adalah Z. So sini adalah X, sini adalah Y. Sini adalah asalannya. Jadi maksudnya kita akan ada satu vektor yang ini adalah vektor R. Yang kat sini pula adalah vektor A. So this one is given as the position vectors lah. Jadi untuk dapatkan equation of the plane, so we should start with yang kita tahu bahawa AR ini, vektor AR ini dia akan perpendicular to this normal vector. Dia akan perpendicular to N. Jadi kalau katakan two vectors perpendicular to each other, so kita boleh tuliskan bahawa AR dot dengan N ini dia akan sama dengan kosong, menggunakan sifat skala produk. Jadi maknanya
Dekat sini pula yang AR ni, AR ini samalah dengan OR. Since A dengan R tu is given as a position vector, so samalah dengan OR tolak dengan OA. Okay, kemudian dot N, so this one equal 0. Okay, so dekat sini adalah vector R tolak dengan vector A. Okay, kemudian dot dengan vector N ini samalah dengan kosong. Okay, so bila saya buat macam kind of pengembangan lah. Okay, so saya akan dapat dekat sini R dot N. Okay, kemudian kita tolakkan dengan A dot N ini. Okay, yang ini samalah dengan kosong. Okay, jadi maksudnya dekat sini saya ada R dot N. So ini samalah dengan A dot N. Okay, bila saya bawa ke sebelah sana. Okay, so yang ini sebenarnya adalah satu general point. Okay, satu general point. Jadi yang kat bawah tu sebenarnya kita dah dapat dah equation of a plane lah. Equation of a plane. So equation of a plane actually is given by R dot N. Okay, so samalah dengan A dot N. Okay, kita tahu A dot N ini dia adalah satu specific point. Yang ini juga nanti akan diberi dalam soalan perpendicular vector to the plane. Okay, so yang ini akan menghasilkan satu constant. So kita boleh gantikan dia sebagai D. Kita boleh kira menggunakan formula dot product. Okay, jadi maksudnya saya akan dapat nanti, okay, overall dia akan jadi beginilah, where D is a constant. So this is the vector equation of the plane. Okay, so ini adalah the vector equation of the plane. Okay, yang inilah yang kita nak cari nanti, vector equation of the plane. Simple as this. Okay, yang ini sahaja. Maksudnya kita ambil yang ini, iaitu X, Y, Z. Kalau cikgu buat dalam bentuk column vector. So yang ini saya darabkan dengan vector yang normal to the plane. Katalah vector itu diberi dalam bentuk katalah alpha, beta dan gamma. Okay, katalah so yang ini nanti samalah dengan vector A itu dia adalah X1, Y1, Z1, the position vector of point A. Kemudian kita akan darabkan dengan benda yang sama iaitu alpha, beta dan juga gamma. Okay, kita andaikan bahawa dalam kes ini kita mengandaikan bahawa ini adalah alpha I campur dengan beta J campur dengan lambda K. Ini kalau dalam bentuk komponen form lah, dia dalam bentuk begini. Okey, jadi maksudnya dekat sini yang dekat sini nanti akan menghasilkan satu constant. Okey, jadi berbalik kepada yang sini, kalau katakan saya nak dapatkan Cartesian equation of the plane pula. Okay, so kalau menggunakan dot product di sini, so saya akan ada alpha X campur dengan beta Y, kemudian campur dengan gamma Z. Okay, so dekat sini tadi saya beritahu yang di sini dia akan menghasilkan satu constant ataupun nilai D, katalah nilai D. So kita akan dapat satu lagi persamaan yang dipanggil sebagai Cartesian equation of the plane. Okay, Cartesian equation of the plane. So very simple, the Cartesian equation of the plane. If you can remember this form, this formula ni, kamu dapat lihat bahawa kita kena kenal pasti apakah vektor normalnya. Yang ini vektor normalnya. Kalau dalam bentuk column vector, dia alpha, beta, gamma. So kalau kita dah ada dia punya vector normal, then the Cartesian equation of the plane you just simply darabkan dengan X, Y, Z. Alpha darab dengan X campur beta darab dengan Y campur gamma darab dengan Z. Yang ini samalah dengan yang inilah. Hasil darab dia mesti A dot N lah yang kita kira. So dapat nilai di sini dan tuliskan menjadi satu Cartesian equation of the plane. So yang ini adalah vector equation of the plane. Macam vector equation of the plane itu kamu boleh jugalah nak tulis begini sahaja, sama dengan ini, ataupun kamu boleh tulis yang ini adalah xi campur dengan yj campur dengan zk, kemudian kamu darabkanlah dengan dia punya n,
Katalah dalam kes ini dia alpha I campur beta J campur dengan lambda K. So this side you have to calculate lah. Yang ini kamu kena kira, iaitu X1 alpha campur Y1 beta campur Z1 gamma. Dia akan menghasilkan satu constant. Just write the constant. Okay. Jadi yang ini adalah vector equation. Okay, vector equation. Alright, so vector equation ini dia masih dalam bentuk vektor lah. Manakala Cartesian equation ini dia bukan dalam bentuk vektor. Sebaliknya dia in terms of x, y and z. Alright, kita lihat kepada soalan. Soalan yang diberikan di situ. Okey. Rasanya cikgu dah terangkan semua tentang vector equation and Cartesian equation. So we look at the first example. Example 1. Find the vector equation and Cartesian equation of the plane that passes through. Dia bagi satu point. Okay. Macam dalam soalan ni, dia bagi satu point dekat sini. Sekejap ya, saya pandang dulu. Okay. Tengok pada example 1, dia bagi ada satu point P. Maknanya satu point P tu dia akan terletak di atas plane itulah. Okay. Example 1. Example 1. That passes through a point P. Okay, dia melalui titik ini 1, 3, negatif 2. 1, 3, negatif 2. And perpendicular to the vector. Dia bagi pula this plane is perpendicular to vector. Maknanya yang ini adalah kita punya normal vector ni tadilah. Okay. So normal vectornya diberi sebagai I tolak J tambah 2K. I tolak J tambah 2K. Okay, kalau nak senangnya cikgu tulis dalam bentuk kolom vektor 1, negatif 1, 2. Alright. Okay. Jadi maksudnya yang ini ni tadi adalah kita punya A. 1, 3, negatif 2. Okay. So sekarang dia dah bagi vektor normal dan juga satu titik, position vector of one specific point. Dan kita boleh terus cari, therefore the vector equation of the plane is, vector equation of the plane is, kita terus bermula daripada yang tadilah, iaitu R dot n ini samalah dengan A dot n. Okay. Jadi yang ini tadi R saya ni adalah X, Y, Z. Kalau kamu nak tulis dalam bentuk kolom vektor, yang ini pun boleh juga, tak ada masalah. Kemudian saya masukkan saya punya n, iaitu 1, negatif 1, 2. Okay, yang ini samalah dengan A tadi adalah 1, 3, negatif 2. Kemudian dot dengan n juga negatif 1, 2. Okay. So yang this side kita tinggalkan begitulah. Okay. Yang kat sebelah sini kita kira macam biasalah. 1 darab 1 tambah dengan 3 darab negatif 1 tambah dengan negatif 2 darab dengan 2. Okay. So yang dekat sini kita dapatlah kat situ nilainya negatif 6. Tak apalah, walaupun dia bernilai negatif, tak ada masalah. Okay. Ada sebab lah kenapa yang D ni bernilai negatif. Nanti cikgu terangkan kemudian. Just take it lah, sama ada dia positif ataupun negatif. Okay. Jadi yang di sini kamu boleh tulis begini, X, Y, Z dot dengan 1, negatif 1, 2. Ataupun kamu boleh tulis yang ini sebagai R. Kemudian kita dot dengan ini adalah vektor normal dia kan. Vektor normalnya adalah I tolak J, kemudian tambah 2K. Okay, yang ini samalah dengan negatif 6. Okay. So boleh sama ada begini. Ini adalah vector equation. Ataupun kamu nak tulis dia begini. So this is also a vector equation. Or kalau kamu nak tulis dengan lebih lengkap, okay, yang R ni tadi kita tahu bahawa dia adalah satu general point. Okay, so dia in terms of X, Y, Z. Kemudian dot dengan I tolak J tambah 2K. So sama dengan negatif 6. So this is the vector equation lah. Okay, the vector equation of the plane. Okay. Kemudian bila kita nak cari pula the Cartesian equation of the plane. Okay, the Cartesian equation, ambil pengaruh sekejap. Okay.
katalah nak cari the Cartesian equation. Cartesian equation lagi mudahlah sebenarnya. Awak kena identify dulu dia punya normal vector. Okay, so dekat sini kita dah ada normal vector ni, dia dah bagilah secara direct. Kita dah ada normal vectornya ni adalah okey, 1, -1, 2. Masih ingat tak sebelum ni yang cikgu tulis alpha kan? Kita compare itu alpha, beta dan juga gamma. Katalah dia sama dengan inilah alpha, beta, gamma. Therefore, the Cartesian equation, Cartesian equation of the plane is, jadi tajuk vektor ni sebenarnya simple je kalau kita ingat kalau yang kamu masih ingat daripada sini boleh juga kamu nak darabkan dia, ataupun terus pergi kepada alpha x campur dengan beta y campur dengan gamma z dan sama dengan d. D ni dia samalah juga dengan A dot N. Sebentar tadi yang kita dah cari iaitu nilainya -6. Jadi maksudnya the Cartesian equation of the plane, saya terus masukkan semua perkali I, J dan K untuk unit vektor. Jadi cikgu masukkan sini 1 lah maksudnya darab dengan X. Kemudian tambah sini adalah -1 darab dengan Y. Kemudian tambah dengan 2 kita darabkan dengan Z. So yang ini samalah dengan -6. So -6 ni tadi kita dah kira lah A dot N. So masuk saja di sini. Kemudian kita ambil daripada normal vector 1 darab dengan X. Kemudian tambah -1 darabkan dengan Y. Kemudian tambah 2 darabkan dengan Z. So overall dia jadi beginilah. Tambah dengan 2Z. So sama dengan -6. So this is the Cartesian equation of the plane. Cartesian equation of the plane. Senang aja. Alright. Yang ini. Kemudian kita tengok soalan yang kedua, example 2. Example 2 itu dia kata find a vector equation of the plane that passes through 3 points. Ada 3 titik yang diberi, P, Q dan R. Ketiga-tiga titik ini terletak di atas plane. Cikgu terus lukiskan gambarannya bagaimana. Katalah saya ada satu plane macam ni, satu satah macam sekeping kertas macam itulah. Katalah saya ada ini titik P. Kat sini dia bagi boleh tengok example tu. 1, -3, 2. 1, -3, 2. Kemudian kita ada titik Q. Kita just lakar sajalah kat mana-mana, tak ada masalah. 0, 4, -1. Ketiga-tiganya terletak di atas plane ini titik ini. So sini adalah titik R. Kita ada -2, 0, 3. Alright. So kalau saya gabungkan, dia akan menghasilkan satu segitiga lah. PQR. Kemudian deduce the Cartesian equation also of the plane. Dia minta kita cari vector equation dan juga Cartesian equation. But in this question, the normal vector to the plane is not given. Jadi maknanya kita perlu mencari the normal vector to the plane. Katalah saya ambil normal vector to the plane itu, katalah dia di sini. So ini adalah vektor N saya. Jadi macam manakah saya nak mendapatkan normal vector ini? Masih ingat lagi tak cross product last time? Bila kita ambil dua vektor, kita ambil katalah vektor A cross vektor B, kita akan menghasilkan satu vektor yang perpendicular to both A and B and also perpendicular to the plane. So same goes here. Katalah kalau saya menggunakan titik P ini sebagai titik yang terletak di atas satah ini, maka saya boleh gunakan vektor PQ dan juga vektor PR sebab dia kedua-duanya vektor ini keluar daripada titik P. So cross product di antara vektor PQ dan vektor PR ini akan menghasilkan satu normal vector perpendicular to both PQ and PR and also perpendicular to the plane. Jadi in order to find this N, saya perlu mencari inilah PQ, saya nak crosskan dengan PR. But the problem is I have to find out my PQ and PR first. Jadi maksudnya nanti vektor PQ
saya boleh cari menggunakan OQ, okay, tolak dengan OP. The position vector of Q tolak dengan the position vector of P. Jadi kita ambil lah dekat sini Q kita ialah kosong ini 4, kemudian kita tolakkan dengan OP 1, negatif 3, 2. Alright, so dekat sini kita dapat negatif 1, negatif 4 tambah 3, so dapat negatif 1, kemudian negatif 1, negatif 3. Okay, negatif 1, negatif 1, negatif 3. Right, sekejap ya, cikgu semak dulu jawapannya. Okey tak? OQ tolak OP. Oh, sorry. Ada tersilap ke? Oh, minta maaf kat sini ialah 4. So 4 tolak ini, minta maaf. Jadi tambahlah. Okay. Tu yang kena semak tu kadang-kadang salin pun tak betul kan. 4 ni tadi tak ada negatif Okey, so kita dapat negatif 1, 7, negatif 3. Alright. And then kita perlu mencari PR. Okay, so PR seperti biasa dia adalah OR tolak dengan OP. Jadi saya cikgu terus ambil OR-nya. OR tadi adalah negatif 2, 0, 3. Kemudian kita nak tolakkan dengan OP 1, negatif 3, 2. Okay, so dekat sini nanti kita dapat negatif 2 tolak 1, negatif 3. 0 ini jadi 3. So sini 3 tolak 2 jadi 1. Okay, so negatif 3, 3, 1. Okay, so bila dah dapat kedua-dua PQ dan juga PR, kita akan mencari PQ cross PR. Okay, masih ingat lagi tak formulanya? Kita perlu susun macam ni kan? I, J, K. Kemudian yang PQ kita letak di baris atas. Okay, iaitu dia akan jadi negatif 1, 7, negatif 3. Kemudian kita susun pula PR secara melintang negatif 3, 3, 1. Okay, so yang ini kamu buatlah gunakan formula yang sebelumnya. I kan, kemudian kita akan tutup di sini, So sini ialah 7, negatif 3, 3, 1 kan. Kemudian kita ada tolak, kat sini jadi tolak pula kan. Dan kita tutup 2 ni, negatif 1, negatif 3, negatif 3, 1. Kemudian tambah dengan K, so kita tutup di sini, so negatif 1, 7, negatif 3, 3. Alright, okay. Lepas tu kita cuba calculatekan, kira seperti biasalah macam yang kita buat sebelum ni. Okay, ada formulanya macam mana kita nak kira determinant tu kan, macam kaedah mengira determinant lah. Okay, so bila saya dah dapatkan itu, jadi dekat situ hasilnya adalah ini kalau yang dah terlupa tu, so kita tulis dulu 7 darab 1, 7. Kemudian tolak dengan negatif 9, jadi tambah 9. Okay, kemudian tambah dengan dekat sini ialah tolak J. Kemudian saya ada dekat sini ialah negatif 1, tolak sepatutnya tolak 9 sebab hasil darab tu dia positif. Kemudian tambah dengan K, so finally is negatif 3. Okay, kemudian tambah sebab tolak, so jadi tambah 21 lah. Okay, so di sini saya akan dapat 16I. Kemudian sini jadi tambah 10J. Alright, kemudian tambah dengan 18K. Okay, jadi hasil cross product ini dia akan menghasilkan satu normal vector which is perpendicular to both PQ and PR and also perpendicular to the plane or perpendicular to all the vectors lying on the plane. Okay, so kita telah dapatlah yang ini sebagai 16, 10, 18. Okay, jadi senanglah sekarang kita nak mencari, therefore the vector equation of a plane, okay, of the plane is, okay, kita ambil titik P, sebab kamu mencari vektor normal di sini, hasil darab antara vektor yang keluar ni, jadi kamu gunakan vektor P. Kalau katakan kamu menggunakan vektor R dan kamu kena cari kalau menggunakan titik R ini, maknanya kamu kena cari vektor RP dan vektor RQ supaya menghasilkan satu vektor normal. Hasil dia sama je, cuma cara nak menggunakan titik yang mana satu dengan vektor yang mana satu lah, itu saja. Okay, jadi
vector equation nanti dia samalah dengan R dot N samalah dengan A dot N. Okay. Jadi yang ini saya terus buat dalam bentuk XI campur dengan YJ campur dengan ZK, kemudian dot dengan N saya ni ialah 16I tambah dengan 10J tambah dengan 18K. Alright, so yang ini saya kena kirakan lah. Okay. A dot N saya dekat sini ialah untuk memudahkan kerja saya buat dalam bentuk kolom vektor. Okey, A saya ambil titik P. 1, negatif 3, 2. Sebab kedua-dua vektor PQ dengan PR ni dia keluar daripada titik P. Kemudian saya dotkan dengan N. Sini ialah 16, 10, 18. Okay, jadi kamu darablah nanti 1 darab 16. Okay, kemudian tambah dengan negatif 3 darab dengan 10. Kemudian tambah dengan 2 darab 18. Dapatkan nilai D-nya. Okay. Nilai D dekat sini ialah 22. Okay. Jadi maksudnya dia punya vector equation kalau kamu nak buat ringkas pun boleh macam ni sahaja. Okay. Tambah dengan 10J tambah dengan 18K. So ini samalah dengan 22. Okay. So sini hasilnya adalah 22. Jadi maksudnya yang ini adalah vector equation of the plane. Okay, kemudian satu lagi kalau kamu nak mencari the Cartesian equation of the plane. Okay, the Cartesian equation of the plane is, okay, saya terus ambil je ikut formula tadi. Saya ambil ini vektor normal tu tadi. So saya tulis dia sebagai 16. Kemudian saya darabkan terus dengan X tambah dengan 10. Saya darabkan terus dengan Y. Okay, tambah dengan 18, saya darabkan terus dengan Z. So, samalah dengan 22. Dekat sini yang kita dah cari. Okay. Jadi, biasanya selepas kita mencari vector equation, kita akan mencari the Cartesian equation lah. So, kita dapat lagi lah satu Cartesian equation. Okay. Ada satu lagi maklumat tambahan tentang Cartesian equation. Dekat sini nilai D juga sebenarnya merujuk kepada jarak di antara plane itu dengan origin, dengan origin ataupun titik O. Okay. Kadang-kadang dalam soalan juga dia bagi satu plane dalam bentuk dia punya Cartesian equation. So apa maklumat yang kamu boleh dapat daripada Cartesian equation of the plane is the normal vector. Maksudnya kalau kamu tengok satu Cartesian equation of a plane yang diberi dalam soalan, jadi straight away kamu dah boleh keluarkan dia punya normal vector, iaitu 16, 10, 18 kalau merujuk kepada contoh inilah. Dan kamu dah tahu bahawa D ataupun A dot N dia ni adalah sama dengan 22. Okay? Jadi yang itu sahajalah tentang vector equation and Cartesian equation of a plane. Okay?